Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh followers Mami Beka dan juga seluruh rakyat Malaysia. Salam Ramadan yang ke-29 hari. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Diam tak diam kita dah nak melepaskan, menabur tirai bulan Ramadan. Masya Allah, so fast. Okay, first of all, let me introduce myself. Okay, nama saya Rabeka Nur Al-Islam binti Ahmad. Mungkin setengah followers mengenali saya, mungkin ada yang tidak mengenali, mungkin ada yang tidak follow, tidak mengapa. Dan mungkin video ni akan tertular lepas ni, selepas apa yang saya nak bagi tahu. Ya, video ni saya sisihkan kepada our Perdana Menteri, iaitu our Abah yang saya hormati, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri, Abah, on behalf of rakyat Malaysia, saya ingin memperkatakan dan saya ingin menyampaikan yang kebanyakan rakyat Malaysia amat sedih dengan keputusan-keputusan yang berbunyi last minute ini. Seperti yang kita semua maklum, okay? Seperti yang kita semua maklum, sebelum ni dikatakan sekurang-kurangnya hari raya pertama kita boleh menziarah saudara yang berdekatan dengan kita, dan kita mungkin boleh menziarah ibu-ibu yang mungkin duduk dekat-dekat dengan kita, ataupun saudara mara boleh datang kepada rumah kita untuk menziarah pada hari raya pertama. Tetapi dengan sukacitanya dimaklumkan pada baru-baru ini kita PKP balik semula, iaitu pada 12 Mei sehingga 7 Jun 2021. Apa yang boleh saya katakan on behalf of rakyat Malaysia, kami amat-amatlah sedih sekali, walaupun kami tahu memang penyakit yang kita seluruh satu dunia alami ini memang tengah merebak luas, okey. Tetapi apa yang saya ingin perkatakan di sini, okey, dan apa yang boleh saya sampaikan on behalf of rakyat Malaysia, ada beberapa benda yang kami rasa kami tidak begitu puas hati dan kami rasa tidak logik. Kenapa keputusan last minute diberitahu pada last minute? Maknanya mungkin ada sesetengah keluarga yang dah beli makanan untuk memasak di rumah mak. Contohnya saya duduk di Ampang, saya dah beli makanan-makanan, barang-barang basah untuk kita memasak, membawa ke rumah ibu, berkumpul adik-beradik. Kenapa diberitahu benda tu last minute? Kerana sesetengah kebanyakannya orang, iaitu rakyat Malaysia, yang dah beli pun lauk-lauk basah ni. Okey, itu salah satu. Okey, yang kedua, bila kita tengok apa yang kerajaan bagi kepada Abah, tolonglah ya Allah, tolonglah. Wallahi, benda ni bukannya saya nak buat video sesuka hati. Ini kebanyakan kita sangat sedih sekarang ni, sangat mengalami kemurungan dan kesedihan. Okey, kalau kita tengok apa benda yang tidak boleh. Contohnya kita tidak boleh rentas daerah, kita tidak boleh rentas negeri, kita faham, okey, sebab mungkin boleh membawa sesuatu wabak itu pergi ke negeri lain, berkumpul ramai-ramai, okey. Tetapi bila anda lihat juga perhimpunan sosial tidak boleh, itu sangat bagus, memang betul perhimpunan sosial akan melibatkan ramai orang, okey, itu saya faham, okey. Dah lah tak boleh rentas negeri, okey, tidak boleh perhimpunan sosial, okey lagi, dan ziarah kubur pun tidak boleh. Masya Allah, kalau kita fikir balik ziarah kubur ni, saya tak rasa kita ziarah kubur sekali ramai-ramai, adik-beradik 100 orang ke 8 orang, 7 orang. Mungkin ziarah kubur ni mungkin contohnya kita jagalah SOP. Contohnya macam saya sudah kehilangan arwah ayah semenjak 2017. Jadi mungkin ibu saya yang ada rindu sangat ayah, dan mungkin dia nak pergi ke kubur. Jadi takkanlah ziarah kubur saya, dan juga mungkin kakak saya ingin membawa ibu saya ke kubur, menziarahi kubur ayah saya tidak boleh. Itu suatu benda yang tidak logik saya rasa. Kenapa? Sebab kita boleh je pergi ziarah kubur dengan memakan mask, dan saya percaya kubur-kubur pun ada jarak yang jauh-jauh, tidak mendekati di antara satu sama lain, okey. Dan bila kita fikir institusi pendidikan tutup, okey, itu kita boleh faham, okey, sebab kalau tidak di kawasan sesebuah universiti mungkin akan berkumpul ramai orang, okey. Dine in pun tak boleh, okey, itu kita boleh give and take, maknanya tidak mengapa. Tetapi jika anda fikir balik wahai Abah, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga kerajaan, kalau kita fikir balik, dahlah rentas negeri tak boleh, tengok kubur tak boleh, tetapi masalahnya naik kereta kita boleh pula. Naik kereta 3 orang pergi ke shopping mall boleh pula. Contoh, itu contoh. Kerana
Okey, contohnya tadi, naik kereta 3 orang boleh. Maknanya contohnya, ada sesetengah rakyat mungkin dia teringin nak pergi shopping mall. Dia pergi 3 orang, naik kereta boleh. Tetapi kalaulah difikirkan balik, logiknya balik, kalaulah kita hari raya menziarah pergi rumah mak yang berdekatan, contohnya saya duduk di UK Perdana, saya nak pergi rumah mak saya dekat Ampang, dekat Keramat, contohnya dekat Keramat berdekatan tak boleh. Jadi pergi shopping mall kerana shopping mall buka boleh 3 orang. Jadi saya rasalah benda ni adalah salah satu benda yang tidak logik ya, wahai kerajaan dan juga Abah, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Minta maaf sangat-sangat. Kerana apa tidak logik? Kerana anda cuba fikirkan. Contohnya saya contohkan diri saya lagi. Katakanlah saya rindu sangat ibu saya. Pada raya pertama saya ingin meminta maaf kepadanya. Takkanlah saya nak menziarahi ke rumahnya, dia dah tidak boleh. Jadi saya terpaksa call ibu, tak apalah ibu naik dengan kakak pergi KLCC. Jangan lebih 3 orang, kita jumpa kat KLCC. Saya nak sangat salam dan cium tangan ibu meminta maaf sempena Hari Raya Aidilfitri. Jadi macam mana tu kerajaan? Macam mana tu Abah? Macam mana untuk kita nak salam? Adakah kita perlu menipu pihak yang atasan, maknanya pihak polis ke? Kita perlu tipu naik kereta 3 orang nak pergi jumpa mak sebenarnya, tetapi kita cakap kita nak pergi shopping mall, pergi supermarket. Kerana tidak logik, disebabkan supermarket pun buka, shopping mall buka. Macam mana tu? Jadi saya agak confused. Sebenarnya video ni sebenarnya saya fikir agak lama sebenarnya saya nak buat daripada malam tadi. Disebabkan saya agak confused. Kalaulah betul penyakit yang diwawarkan ni sangat teruk, memang betul, tidak mengapa, saya faham, kami rakyat Malaysia faham, lockdown lah, total lockdown lah semua at least selama 21 hari. Semua sektor ekonomi jangan buka, kilang jangan buka. Ini kilang boleh buka kan? Jadi kilang tak payah buka, construction site tak payah buka. Sebab apa? Kalau anda fikir balik, construction site boleh buka, macam seolah-olah kita pergi kubur. Kubur pun area kawasan terbuka. Apa salahnya kita boleh melawat bapak kita yang telah pergi, ibu kita mungkin rindu. Kadang-kadang contohnya saya sendiri dah kehilangan ayah saya semenjak 2017. Jadi mungkin ibu saya rindu nak melihat kubur ayah saya. Jadi saya nak bawa dia sekurang-kurangnya. Kalau saya ada 8 adik-beradik, mungkin tidak semua pergi. Jadi saya, ibu saya dan kakak saya mungkin pergi. At least orang tua tu pergi melawat kubur suami dia pagi, meminta ampun maaf ke apa ke dia nak cakap, saya tak tahulah kan. Ibu-ibu kita tak tahu orang tua. Jadi at least sekurang-kurangnya kubur bolehlah pergi. Sekurang-kurangnya bagilah kami beraya satu hari dapat menziarah di antara satu sama lain. Pada pandangan saya, mungkin ada pihak yang tidak suka apa yang saya cakap, mungkin ada pihak yang bersetuju, tapi ini ikhlas wallahi daripada hati saya apa yang saya boleh sampaikan. Yang saya kena ulang dekat sini, sampai saya letak poin-poin saya cakap, yang saya kena ulang kat sini, kenapa sektor ekonomi, iaitu salah satunya shopping mall boleh buka. Shopping mall boleh buka. Adakah kerajaan tahu ada sesetengah orang mungkin tidak pergi shopping, mungkin nak jumpa di antara satu sama lain di dalam shopping mall. Jadi shopping mall boleh buka. Tempat nak jogging ke taman rekreasi boleh buka. Macam mana tu? Kubur tutup. Jadi saya tidak faham. Video ni membuatkan saya terlalu buntu dan tidak faham. Jadi saya terpaksa buat video ni dan saya sisi kepada yang amat berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Abah. Saya minta maaf dari hujung rambut daripada sampai hujung kaki sekiranya percakapan saya ni mungkin membuatkan ada sesetengah pihak terasa ke apa. Tetapi benda ni adalah from the bottom of my heart, and daripada seluruh rakyat Malaysia yang mungkin ada juga bersama saya sedih dalam keadaan PKP ni dilanjutkan bermula pada 12 Mei kepada 7 Jun 2021. Apa kata kalau ada ala-ala last minute ditentukan macam ni, you inform je, you terus cakap dengan satu Malaysia, iaitu you lockdown lah semua benda. Tak payah kilang buka, kilang tutup, tak perlulah construction site boleh pergi site dorang. Apa lagi? Pusat asuhan kanak-kanak, tadika, taska boleh buka. Macam mana tu? Adakah anda pernah terfikir kalaulah katakan saya pergi kerja, 3 orang naik kereta, saya balik contohnya saya daripada kawasan-kawasan orang-orang yang saya jumpa, contoh budak-budak office ke apa, lepas tu anak-anak saya pula pergi tadika boleh buka. Jadi benda ni satu benda yang tak masuk akal ya Abah. Jadi tolonglah, saya meminta sangat-sangat pihak kerajaan, saya memohon,
tolonglah kami yang merindui sangat-sangat keluarga di kampung, yang kami sedar kami tidak boleh merentas negeri, yang kami sedar kami tidak boleh merentas daerah. Jadi tolonglah kerajaan, tolonglah Abah memahami kami, iaitu jiwa rakyat Malaysia yang mana mungkin kami rindu akan keluarga ibu bapa kami yang jauh, tetapi kami sedar kami tidak boleh merentas negeri. Jadi sekurang-kurangnya pada hari raya pertama, hari raya Aidilfitri pertama, kami dapatlah menziarahi mungkin saudara-saudara yang berdekatan, contohnya rumah abang ke, rumah anak saudara ke yang berdekatan dengan kami. Kami sebenarnya Abah, kalau Abah terfikir dan boleh fikirkan on behalf of rakyat Malaysia, saya sendiri berasa sangat-sangat sedih. Saya sendiri berasa sangat-sangat down kerana kalaulah keputusan last minute macam ni tidak dapat menziarahi keluarga yang dekat, kami memang agak kecewa. Kerana apa? Sekurang-kurangnya kami dapat melepaskan rindu kami kepada keluarga yang jauh. Contohnya keluarga di Johor, contohnya keluarga di Kelantan, di Pening, di Pahang. Jadi Abah dan juga rakyat Malaysia, kita berdoa je lah banyak-banyak. Semoga Abah ada keputusan last minute. Sekiranya lah Abah, iaitu Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetap dengan keputusan pada 12 hari bulan Mei hingga 7 Jun tetap tidak boleh menziarahi di antara satu sama lain. Saya ulang lagi sekali, saya syorkan kepada Abah, tolonglah total lockdown semua. Total lah lockdown semua. Maknanya contohnya 21 hari kilang tak boleh buka, 21 hari shopping mall jangan buka, 21 hari contoh supermarket jangan buka, 21 hari ataupun 30 hari. Kalau boleh total lockdown, at least kita dapat tengok result after kita total lockdown macam mana. Ni kalaulah sini buka, sini tutup, sini buka, sini tutup, percayalah saya cakap benda ni akan sama. Result keputusan penyakit COVID-19 ni akan sama. Jadi tiada perbezaan sampailah bila-bila kita akan jadi macam ni. Jadi saya from the bottom of my heart again, saya minta maaf. Wallahi, saya minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Sekiranya video saya ni mungkin membuatkan sesetengah pihak tidak rasa berpuas hati ataupun tidak rasa bersyukur, saya sebenarnya on behalf of rakyat Malaysia, ramai sangat-sangat rakyat Malaysia yang tengah bersedih hati, dan on behalf of me and my family also, sangat sedih. Kerana apa? Kerana rumah seperti saya, rumah mak mertua saya dekat sangat. Kalaulah saya tak dapat pergi untuk bersalaman dengan dia, saya rasa sedih sangat-sangat. Jadi kalaulah shopping mall boleh buka, mungkin saya akan call, jumpalah saya di KLCC shopping mall. Saya nak minta maaf. Sekurang-kurangnya kita dapat mencium tangan ibu pada hari raya pertama. Jadi again, mengakhiri video ni, kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu our Abah, our Perdana Menteri, saya Rebecca Nur Alislam binti Ahmad, dengan setulus hati, seikhlas hati, minta maaf hujung rambut hingga hujung kaki. Sekiranya again percakapan saya ini ada yang berkecil hati ataupun mungkin tidak sedap didengar, saya memohon maaf. Saya sudahi kata-kata saya, video saya pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada semua followers serta semua rakyat Malaysia, tiada apa yang boleh membantu kita sekarang ni, tiada sesiapa yang boleh membantu kita, hanya doa sahaja kepada yang satu, iaitu kepada Allah SWT. Kita doalah banyak-banyak, walaupun kita sebenarnya merindui keluarga kita yang berada di kampung. Saya amat sedih, ya. Okay, so jadi kita berdoa banyak-banyak, ya Allah, ya Tuhanku, kerana yang menurunkan sakit ini, yang menurunkan penyakit ini adalah Sang Pencipta. Jadi mungkin yang boleh membawa pergi ke langit jauh sana adalah Dia. Jadi kita doa sama-sama, doalah banyak-banyak, kerana hanya doa saja yang dapat menghapuskan segalanya, InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.